Kat sini adalah kita apa ni? Kita cari adalah apa? Okey. Magnesium, kalsium dan juga ferrum. Ini adalah 3 logam yang kita hendak cari. Okey, cari di mana? Di dalam batu kapur, limestone. Okey, nak mencari ferrum, kalsium dan juga magnesium. Maksudnya kita ada 3 jawapan lah di sini. Okey, nak cari 3 benda. Okey. Itulah benda cari. Okey, itu yang pertama yang cari. Yang kedua, kita nak tentukan okey, ferrum, kalsium dan magnesium tadi akan terbendak dalam bentuk apa? Sebab apa? Sebab kita nak menentukan gravimetric factor. Boleh ikut? Boleh kan? Boleh doktor. Okey, boleh. Maksud analyte kita dah tahu, kemudian kita nak tentukan okey, yang terbendak precipitate. Precipitate. Benda yang terbendak. Okey, maksud yang terbendak tu benda apa? Okey, kita tengok benda, kita baca satu-satu. Maksud sini kita kena tentukanlah. Kalau bentuk yang berbeza terbendak akan memberikan benda yang berbeza lah. Kat sini, tengok sini. Okey. Kita tengok apa yang terbendak. Maksud dia nanti apa, ferrum. Okey, ferrum terbendak dalam bentuk apa? Okey, contoh sini tengok. Okey, ferrum bentuk apa terbendak? Okay. Kalau terbendak dalam bentuk yang sama, tidak ada masalah. Okay. Takut yang berbeza. Ya, ferrum bentuk apa? Kalsium bentuk apa? Kemudian satu lagi, magnesium. Bentuk apa yang terbendak? Okay, jadi kalau anda tak faham, kena cakap lah kat saya. Okay, tolong cakap. Ini penting. Ya, bentuk apa terbendak? Tengok. Okey, sampel kita adalah apa? Sampel di sini adalah batu kapur. Sampel adalah limestone. Limestone berat dia berapa? Berat dia 1.4639 gram. Ini sampel kita. Okey, nak mencari ferrum, kalsium dan magnesium. Kemudian kita kena tengok, okey, ferrum, kalsium, magnesium terbendak bentuk apa? Okey, tengok. The iron was determined as Fe2O3. Maksud dia iron ferrum lah ditentukan dengan pembentukan Fe2O3 sebanyak ini. Kemudian kalsium was maksud sini bentuk yang berbeza semua. Okey, masuk iron ni dalam bentuk apa? Bentuk ini. Maksudnya ini yang timbang lah. Okey, kopi. Ini bentuk dia. Okey. Yang berbeza kat sini, kalau benda yang sama, okey, mudah lah. Lebih mudah, kita cepat kita buat. Maksud ini yang, okey. Kemudian, bentuk yang berbeza, tiga benda ni. Okey. Okey. Okey, iron ni dalam bentuk ini dan kemudian berapa jisim dia adalah 0.0358. Okey, kemudian untuk kalsium was isolated, dipisahkan dalam bentuk ini. Okey. Okey, kalsium bentuk ini pula. Maksud nanti anda kena buat macam ni semua untuk memudahkan. Okey? Ini. Kalsium bentuk ni. Kemudian magnesium dalam bentuk ini.
Okey, ni bentuk-bentuk bentuk-bentuk okey, bedakan yang kita timbang. Okey, maksud dia first anda kena buat, anda pisahkan sampel kita apa, limestone, anda yang cari ini, satu pada soalan terakhir, kemudian bedakan yang ditimbang. Inilah bedakan yang timbang. Okey, boleh ikut ke? Boleh ikut? Boleh ke? Okey, maksudnya kena buat. Semua kena buat macam ni. Maksudnya kita kena apa, kena tahulah ataupun kita buat memudahkan proses kita. Daripada benda yang terbentuk tadi, yang bentuk ni precipitate ni, kita akan mencari faktor gravimetrik. Inilah faktor gravimetrik dia. Okay. Calculate the percentage. Okay. Maksud sini, kalau untuk ferrum, okey, faktor gravimetrik apa? Kita kena check, kita kena buat apa? Kita tentukan Fe, benda yang carilah Fe. Jadi faktor gravimetrik dia adalah, okey, turun bawah lah. Okey. Faktor gravimetrik dia. Okey, gravimetrik factor. Okey, ingat sini kalau untuk ferrum, ingat benda yang cari mesti di atas. Maksudnya ferrum, molar mass ferrum lah dibagi dengan, ini apa? Ambil inilah yang termendak. Okey, molar mass dia termendak. Okey, kemudian kena darat dengan berapa? Okey, darat dengan berapa? Okey, cepat, darat dengan berapa? Darat dengan apa? Jangan lupa dah. Nak mengimbangkan ferrum atas dan bawah. 1/2. Ya? 1/2. 1/2? Ya. Bukan. Dia mesti 2/1. Terbalik dah tu. Sebab apa? Sebab ferrum di atas ni 1, ferrum di bawah ni adalah 2. Jadi nak mengimbangkan, kita kena darat 2/1 supaya ferrum di atas 2, ferrum di bawah pun 2. Ingat? Masih ingat? Ya, Doktor. Okey. Maksudnya kena ingat dah benda tu. Tapi tak apalah. Ini menyebabkan nanti final ni memang anda boleh open book. Okey. Tidak ada masalah lah. Ini kalsium. Kalau kalsium ni, apa dia punya faktor dia? 1/1. 1/1 lah. Jadi ini yang kadang pelajar ni dia dalam kelas, kita tanya, dia diam. Jadi kita pun tak tahu sama ada apa pelajar faham ataupun tidak. Kalau kena beri latihan macam ni, susah sikit lah sebab online bukan semuka. Lambat masa yang panjang. Okey, untuk kes ni kena darat dengan 1/1. Jadi yang tak masuk kelas tu mungkin susah sikit lah. Maksud benda ni mudah, simple saja. Kalau faham, sekejap saja. Bagaimana kita nak tentukan. Jadi untuk ni kes ni, untuk magnesium berapa? 2/1. 2/1. So kan boleh ikut Boleh. Ini dia punya GF dia. Okey, GF dia ambil isim semua masuk sini. Anda untuk kes ni macam inilah, jadi mudah. Jadi sekarang di sini ditanya calculate percentage of ferrum. Maksud dia, okey, untuk kes ni okey, kita nak menentukan contoh untuk ferrum. Jadi ferrum macam mana? Mudahlah. Ferrum. Okey. Jadi maksud itu nak ferrum. Tentukan jisim ferrum. Tentukan jisim ferrum dalam 0.0358 ferrum oxide ni. Dengan cara dia apa? Coba je lah. Ambil gravimetrik, okey, faktor darab dengan 0.0358. Dapatlah jawapan dia. Okey. Okey. Dapatlah jisim untuk ferrum dalam ferrum oxide. Okey. Ambil semua ni.
copy ini. Okey, penerap dengan darab dengan apa? Darab dengan 0.0358. Dapatlah disim untuk ferrum. Itu disim untuk ferrum. Okey. Ferrum apa? Ferrum di dalam limestone. Okey, itulah ferrum untuk dalam limestone. Okey. Kemudian ditanya percentage ferrum dalam limestone. Maksud dia kita dapatlah untuk mencari peratusan dia. Peratusan dia mestilah apa? Peratusan ferrum. Mana peratusan? Percentage of ferrum. Tanda. Okey. Ferrum. Okey. Ambil nilai ini. Okey. Nilai ini yang tanda yang soal tadi, yang kita kira tadi. Gram. Kita bagi dengan apa? Bagi dengan apa? Nak kira peratusan mesti bagi dengan berat yang sampel kita lah. Berat sampel adalah 1.4 ini. Okey. Kemudian kita darab dengan 100. Nampaklah peratusan ferrum di dalam limestone. Ini saya akan masukkan dalam pada nota. Sebagai inilah tutorial. Sebagai ni apa? Quiz. Okey, quiz 1. Jadi maksudnya anda kena jawabkan, anda selesaikan yang lain. Okey, boleh Boleh ke? Boleh Doktor. Selesaikan yang lain. Saya dah bagi dah guide ni untuk yang pertama. Maksud dia, yang penting sini macam saya buat. Mana-mana soalan bentuk gravimetrik ni, okey, pertama kena tahu macam saya cakap tadi adalah sampel kita berapa gram, berapa, kita akan melihat peratusan. Kalau melihat peratusan, kita kena bahagi dengan ini, bagi dengan sampel kita. Okey, sampel kita yang ambil banyak mana, kemudian analyze apa yang kita hendak tentukan kat situ. Okey, saya dah buat. Maksud sini anda kena, ini juga anda kena buat nanti. Kemudian tentukan mendakan yang terbendak. Okey, mendakan yang terbendak adalah F ini untuk ferrum, Fe2O3. Kemudian kita tentukan dia punya gravimetric factor. Macam buat ni lah, Fe apa semua ni, tengok ini. Ini yang penting, cuba tengok sini pastikan anda tahu menulis. Maksud kita kena imbangkan F2, F di atas dan F di bawah dengan menggunakan perkali di sini. Okey, kena buat semua. Okey, pastikan anda betul-betul faham. Memang final memang akan keluar dengan bentuk ini. Tapi maksud dia sini mungkin soalan ini tidak samalah, tetapi dia punya kaedahnya lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Kena faham sampel berapa gram, analyze apa yang nak ditentukan, kemudian bedakan apa yang ditimbang. Okey, tolong bagi perhatian. Saya nak beritahu juga. Okey, kadang-kadang yang termendak, contoh sini, yang termendak adalah Fe2O3. Okey, Fe2O3 ditulis situ, yang termendak adalah Fe2O3. Tetapi mendakan itu kita keringkan, after keringkan benda lain pula yang ditimbang. Okey, maksud dia apabila kita keringkan, bukan Fe2O3 yang terbentuk. Fe2 yang terbentuk after kita keringkan akan jadi, contoh dia akan jadi FeO. Okey, FeO. Maksud dia daripada daripada ferrum 2, okey, menjadi
ferrum 3. Maksudnya bila kita keringkan, ferrum tadi dah berubah daripada ferrum yang berkeadaan nombor peroksidaan 2 menjadi nombor peroksidaan 3. Boleh ikut ke? Okey, betul. Maksudnya yang terbentuk mendakan adalah contoh dia ferrum 2 Fe2O3, tetapi yang ditimbang selepas kering, maksudnya mendakan yang terbentuk tu dalam basah. Jadi bila kita keringkan, ferrum tadi dah tukar menjadi FeO. Okey, dan kemudian di situ soalan juga memberikan kedua-dua. Jisim Fe2O3 pun dia bagi, jisim FeO pun dia bagi. Okey. Kedua-dua diberi. Jadi yang mana yang nak timbang? Okey, yang mana yang nak timbang? Yang basah ataupun yang kering? Yang kering, FeO. Jadi yang kering tu, FeO tu. Jadi maksud kat situ, jadi hati-hati dengan soalan. Kadang-kadang soalan dia akan merangkap. Sekiranya pelajar menggunakan yang basah ataupun Fe yang nombor persamaan 2, maka jawapan dia salah lah. Sepatutnya menggunakan ferrum yang ditimbang after kita kering, iaitu ferrum yang mempunyai nombor peroksidaan 3 dan bukan 2. Jadi hati-hati dengan soalan. Okay? Dia akan beritahu bahawa mendakan ini terbentuk, kemudian yang ditimbang benda lain pula. Maksudnya di sini berlaku perubahan nombor peroksidaan semasa berlakunya pengeringan. Boleh ikut ya? Okey. Okey, memang semua cakap okey. Nanti bila keluar soalan mesti ada yang ragu-ragu. Mungkin dia akan nak milih mana satu dia tak tahu. Okey, ini adalah contoh penyelesaian. Okey. Yang pertama tadi maksud anda selesailah untuk kalsium dan magnesium. Okey, kita tengok inilah berkenaan dengan yang pengekstrakan pula. Okey, yang pengekstrakan. Okey, inilah contoh soalan-soalan final year, final exam. Exam yang dululah, lama-lama dulu. Okey, saya keluarkan kembali buat latihan. Okey, tak susah kan, mudah saja. Okey. Kita tengok yang nombor 2 pula kat sini. Okey, maksudnya di sini kalau anda faham, tidak perlu menghafal formula yang panjang yang saya tunjuk dahulu dalam nota. Dalam nota pun saya tak ikut sangat. Jadi saya nak anda memudahkan, kita boleh membuat step by step. Maksudnya memudahkan dengan kita memahami kehendak soalan. Maksudnya tak perlu menghafal ini bagi, sehingga kita pun pening. Tinggal pening nak mencari peratusan. Mencari peratusan kena formulanya terlalu panjang. Jadi maksud kita lebih mudah kita memahami soalan dengan kita mencari satu persatu, kemudian kita selesaikan. Macam saya buat ni. Kalau kita tengok nota, memanglah dia campur aduk semua sekali dapat answer jawapan dia. Kalau silap sikit habis semua. Habis semua. Jawapan kita akan salah. Jadi kalau kes untuk ni lebih mudah kita faham satu persatu. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, sini melibatkan pengekstrakan. Okey, kalau melibatkan pengekstrakan, kita ada dua jenis atau formula yang kita boleh guna. Sama ada D ataupun KD. D ataupun KD, dia ada formula dia tersendiri. Okey. Kemudian kadang-kadang soalan melibatkan kefahaman, kita tak perlu menggunakan formula. Yang pentingnya kita tahu apa ataupun pada keadaan situasi itu apa yang kita hendak cari. Okey, contoh kat sini. Okey. 20 ml of 0.10 molar aqueous solution of butyric acid is shaken with 10 ml ether. Okay. After the layer was separated, there was found to be 0.5 millimole of butyric acid remain in the aqueous layer. Soalan dia,
determine the distribution ratio and percentage of extraction. Okey, maksudnya kat situ kena mana kita lah. Kalau kita nak menggunakan formula pun boleh. Kalau saya untuk kes saya tak mau guna formula, saya tengok saja. Okey, tengok sini. Okey, kita ada, maksudnya anda kena buat juga sini, kena buat ringkasan untuk memudahkan. Dia memudahkan kita membuat. Okey, kita ada 2 layer sini. Okey, 2 layer. Okey. Memang cikgu buang. Memang cikgu buang lah. Okey, kebiasaan ini kita anggap bahawa aqueous berada di bawah lah. Okey, ke bawah. Sini ada apa? Aqueous solution ada 20 ml. 20 ml. Okey, kosong katakan apa? Okey, 0.10 butyric acid. Sebab inilah B pula butyric acid. Okey. Okay, kalau siapa-siapa tak faham boleh kita tengah-tengah buat ni boleh saya berhenti, saya menjawab. Okey, maksud dia dua hala, bukan saya seorang saja yang bercakap. Okey. Kemudian di sini saya tengok kita shake menggunakan spreading funnel kat sini. Okey, 10 ml. 10.0 ml lah. ml kita. Nah, ini adalah organik okey. Kemudian after ni pada mula maksud ni pada awal, ni awal, kemudian di akhir dia dapati bahawa di akhir after the layer was separated, dipisahkan, they were found to be 0.5 millimole of butyric acid remain, kekal di sini. Okey, maksud dia di akhir tu, ni awal sebab awal di akhir kita sambung ni lah kalau buat awal di akhir last di akhir akan berarti nilainya adalah apa? Adalah 0.5 milimol. Okey, boleh ikut Boleh. Ni pada awal. Lambat sikit lah kalau ni memang. Okay. Jadi maksud anda kena buat macam ni semua untuk meringkas supaya anda faham. Kalau tidak anda tak faham. Main baca saja anda tak akan faham. Okey, maksud ni di awalnya diberi kepekatan dengan isi padu, di akhir diberi milimol. Maksud di sini kita kena convert lah yang ni. Tukar ini pun menjadi milimol juga. Okey, jadi milimol nak buat macam mana? Kena buat lah. Okey, maksud dia kena kira mol. Okey. Mol kita tahu bahawa mol sama kan? Isi padu dibagi dengan apa? Darab. M sama dengan N per V. Okey, ni boleh M. Okey, N mol sama dengan apa? Sama apa? Ingat, pemularan sama dengan, sebab pemularan lah ada duit pandai ni. Sama dengan N mol dibagi dengan isi padu. Betul kan?
Ini memang semua belajar tahu. Kemudian kalau kira M, N adalah sama dengan terbaliklah. MV. Betul tu, saya tulis. Okay, N sama dengan M darat dengan V. Okay, naik atas balik. Ya, jadi ini pun pelajar tak tahu. Okay, dia anda kira lah. Ingat, di situ kena tahu bahawa kena tahu bahawa apa? Ingat, isi padu kena per 1000. Okay, sebab apa? Formula dia memang liter. Okay, liter maksud dia 20 per 1000 darab dengan 0.1 molar kat sini. Okay. 0.1 molar. Anda akan dapat. Tolong kira dapat apa jawapannya. Lepas dapat, barulah kita tukar ke ini sebenarnya. Okay. 0.5 darab 10 tolak 3 molar lah. Mol sini. Okay. Ini sama dengan okay. Anda nanti tak keliru, okay. Jangan hati-hati ya, dengan kadang-kadang pelajar tu silap situ. Milim, okay. Tolak 3. Kadang-kadang tersilap. Okay. Sebab apa? Dia tak ingat. Okay. Dia ingat dia letak 20 ml dia guna mil dia. Maksudnya sini kena tukar. Okay. Isi padu per 1000 lah. 20 per 1000 darab dengan 0.1. Jadi jawapan dia berapa? Cuba kira. Apa jawapannya? 0.002. 0.002. Okey, masuk di sini. 2 darab 10 tolak 3 kan? Betul tak? Okay. Betul. 2 darab 10 tolak 3. Okay. Okay, di awal dia ada apa? Banyak ni mol dia. Okay, di awal ada 2 darab 10 tolak 3 mol. Awal, di akhirnya tinggal banyak ini. Maksudnya yang banyak mana yang akan naik di atas. Kita kena tolak lah masuk sini. Banyak-banyak yang naik atas adalah nilai ni lah. Ambil nilai ini. Yang awal tadi. Yang awal. Ni akhir lah. Okay. Awal. Okay, maksud dia. Yang ini. Tolak dengan inilah. Boleh Boleh buat. Maksud dia. Ini tolak ini. Teman saya nak pisahkan, nak nampak bagi cantik sikit. Okay, anda pisahkan. Okey, ni awal akhir. Okey. Akhir ni letak sini. Awal letak sini. Okay. Awal letak di atas. Akhir kat sini. Okay. Dan kalau anda pakai tulis tangan mudah, ni lambat sikit. Boleh maksud dia. Ini awal, maksud dia awal ada banyak ni, akhir dah pindah. Maksud ini kena tolak lah. Ini kena tolak dengan ni. Sebab apa yang ada banyak sekarang banyak ni, maksud dia yang lain tu naik di atas. Boleh ikut Boleh ikut? Boleh betul. Boleh. Okey, kalau terputus minta maaf sebab line kat rumah saya ni kadang-kadang terputus tiba-tiba. Okey, kalau tak dengar apa, terputuslah. Okey. Tolong bagi tahu saya melalui telefon ke. Kadang apabila line tak ada, Unify tak ada sini, habis semua. WhatsApp pun tak boleh. Kadang-kadang WhatsApp boleh. Okey. Kalau terputus tolong cakap dan saya duduk seorang-seorang. Lepas tu saya selalu bertanya, dengar boleh tak boleh. Jadi saya
Dengar suara maksud saya tahulah bahawa line tu okey. Okey? Maksudnya kita dah tahu bahawa yang berpindah tu dah kita tahu, yang kekal pun kita tahu. Jadi soalannya mudah sini. Okey, sama ada kita guna formula atau kefahaman. Ditanya sini, determine the distribution ratio. Distribution ratio maksud dia apa? Kita tahu bahawa D, nilai D apa? D adalah, kita tahu bahawa D sama dengan apa? Okey, kepekatan. Okay, formula kepekatan apa? Analyte DU. Okey, dalam fasa apa? Dalam fasa organik. Ingatlah, dalam fasa organik. Organik dibagi dengan, ingat, dia dengan kepekatan butyric acid berfasa aqueous. Okey, cuba balik, tengok balik nota. Okey, kepekatan butyric acid dalam fasa organik dibagi dengan kepekatan asid dalam fasa aqueous. Maksudnya kat sini kita kena kira lah. Kita kena kirakan ini adalah fasa organik. Okey, atas ini adalah fasa, ini adalah organik. Ni bawah ni adalah aqueous. Ini. Maka di akhir ni kita dapati bahawa banyak ini dalam fasa aqueous. Kita bagilah ambil nilai. Kita tahu bahawa kepekatan adalah sama dengan mol dibagi isi padu. Mol butyric acid yang tinggal dalam fasa aqueous dah tahu, isi padu pun tahu. Kemudian mol organik, mol butyric acid dalam fasa organik kita tahu, isi padu pun kita tahu. Maka kita dapatlah nilai D. Nilai D iaitu distribution ratio. Bagaimana pula dengan percentage of extraction? Maksudnya peratusan penyerapan kita boleh kira juga kat sini. Kerana kita tahu berapa mol yang telah pindah. Mol yang pindah itulah peratusan. Maksudnya yang telah pindah tu adalah nilai yang asal, tolak nilai ini, dapat mol dia, bahagi dengan mol asal, darab 100, dapatlah 100 pengekstrakan. Boleh? Faham? Doktor, Ya. awal tolak akhir ke akhir tolak awal? Awal tolak akhir lah. Awal tolak akhir dapatlah yang pindah ke fasa organik. Faham tak? Maksud dia kat sini, okey, kat sini contohnya ada 10. Ada 10 yang kekal 2. Kekal 2, 8 lagi mana? Naik di atas. Maksud dia awal tolak akhir dapat yang pindah. Betul? Ini kefahaman saja. Tak perlu. Yang penting maksud dia, pada awalnya kita contoh, pada awalnya kita ada 10. Okey? Pada awal kita ada 10. Awal kat sini lah. 10. Okey? Kemudian di akhir persakan kita ada 2. Jadi maksud dia yang terekstrak ada berapa? 10 tolak 2. Yang terekstrak adalah berapa? 8, tak betul kan? 10 tolak 2 sama dengan 8. Betul? Betul, doktor. Sebab benda ni benda yang common yang akhir ke awal. Maksud dia kita dah tahulah bahawa kita ada 10, kekal 2, 8 pindah ke atas lah maksud dia. Kalau ditanya peratusan, maksud yang pindah tu berapa? 8. Maksud 8 per 100, 8 per 10 dan 1, 80% yang pindah. Betul? Logik itu simple saja. Betul kan? Benda yang simple saja. Maksudnya benda ini kita tak perlu kadang-kadang nak hafal benda yang bukan-bukan. Tak perlu. Yang pentingnya kita faham, macam-macam boleh guna. Sama guna formula ataupun tak guna formula pun boleh. Benda logik. Boleh kan? Lepas tu, doktor,
Yang kepekatan tu kira dalam milimol ke macam mana waktu tolak-tolak tu? Okey, perkataan tidak ada masalah. Kalau guna milimol, mesti bagi dengan mililiter. Berarti saya ada kefahaman. Kalau anda nak standardiskan, guna mol, tak perlu guna milimol. Sebab apa yang kita selalu belajar, mol kan tak guna milimol pun kan. Bahkan masuk mol, tak tanyalah apakah masuk milimol. Betul? Betul kan? Ini formula Betul. yang saya merahkan ni formula ni, ingat ni. Inilah formula umum. Okey, formula umum di mana formula ni mengatakan mol sama dengan mol sama dengan kepekatan darab dengan isi padu. Isi padu mesti unit dia adalah liter. Betul kan? Kita tak tanya milimol, formula milimol tak ada. Formula mol ada. Okay? Kita selalu belajar apakah yang dimasukkan kepekatan M. M sama dengan N per V, di mana N adalah mol, V adalah isi padu. Isi padu tu mesti dalam unit dia liter. Betul kan? Mana-mana pun kan? Jadi kalau anda nak tukar milimol, tukarlah kepada mililiter. Kadang-kadang pelajar ni tersilap tukar itu dia mencampur adukkan. Jadi untuk selamat guna formula satu saja, iaitu kepekatan sama dengan mol dibagi dengan isi padu, di mana isi padu tu adalah unit dia adalah liter. Jadi kalau diberikan mililiter, darab dengan 10/3 lah mol. Itu saja, selesai lah. Okay. Kadang pelajar ni dia selalu main dengan unit-unit yang berbeza, jadi itu menyebabkan salah di situ. Dia terlupa nak bagi dengan 1000, terlupa nak darab dengan 1000. Itu yang menjadikan rugi dari segi markah. Padahal anda tak tahu, tapi anda menggunakan bermain dengan benda yang anda tidak arif. Boleh ya? Boleh kan? Doktor, ada soalan doktor. Ya betul, boleh. Kalau yang butyric acid tu, Ha? pada awalnya dia ada dekat ether, contohlah. Ya. Lepas tu dia berpindah ke aqueous. Ya. So dia punya distribution dia organik. Still sama. Atas ni. Ya, still sama juga. Butyric organik. Memang mesti organik di atas. Okey. Walaupun asalnya berada dalam ether, kemudian dia akan masuk ke fasa aqueous. Okey. Tetapi nilai D memang formula D tidak boleh berubah. Okey. Tetapi peratusan kat sini terbalik pada sanalah. Maksud dia kalau bermula dengan D ether adalah 10, ether 10, maksudnya pada awalnya ada 10, kemudian akhirnya ada 2, sama jugalah maksud dia. Maksud dia yang berpindah adalah 8. Maksud dia pengeserakan ni maksud dia pindah. Dia berpindah. Maksud dia tak kisahlah berpindah daripada aqueous ke organik ke ataupun organik ke aqueous. Boleh Dia faham tak? Boleh. Maksud dia yang berpindah tu berapa peratus berpindah? Tak kisahlah organik aqueous, macam soalan yang baik yang tadi. Kalau bermula pada ether, kalau tengok pada ether tu ada 10, akhirnya ada 2, maksudnya 8 telah berpindah lah. Maksudnya peratus pengeserakan sama jadilah. Tapi kena ingat untuk D, formula untuk D kekal iaitu kepekatan dalam fasa organik dibaginya kepekatan dalam fasa aqueous. Maksud dekat itu tidak boleh pindah daripada aqueous per organik. Baik, itulah teori dia. Boleh Ada lagi soalan? Soalan yang baik tadi. Ada lagi? Okey, kalau tidak ada soalan, nanti saya akan masuk kuis. Kita pergi kepada tajuk baru. Iaitu ini tajuk ni anda dah belajar daripada SPM dahulu. Ya Allah.
Ramai yang menggunakan apa uh, telefon bimbit untuk mengikuti kelas ni. Ya doktor. Ya, Ada guna laptop doktor? ya, sebab kalau telefon bimbit nampak ke? Kau tahu yang kecil tu. Nampak je doktor. Ya, Boleh nampak juga je doktor. boleh nampak juga. Okay, tak apa. Sebab saya tanya sebab memang saya pun tak pernah nampak ni. Kalau pakai menggunakan laptop ni pun yang skrin kecil pun saya tak nampak. Kalau kat bilik saya guna yang saya beli yang skrin yang besar tu dah. Ya, sebab kalau saya pun kurang nampak, pelajar lagi tak nampak lah kalau menggunakan handset kan. Ada sini yang rakam apa kelas ini. Ada yang rakam tak? Tak ada kot doktor. Ada. Kalau ada rakam boleh bagi kat saya, nanti saya boleh apa? Saya masukkan dalam dalam kita punya My Guru, sebab nanti boleh tengok balik ulang kaji sebab saya tak rakam. Ada doktor. Tapi kalau ada masalah boleh inilah. Boleh tanya dalam website guru apa semua soalan. Okey, tengok ini seterusnya. Saya cuba besar lambat sikit. Okey, ini apa dari segi tarifan tarifan acid base kat situ. Bronsted Lowry mengatakan ini memang dah termaktub dari dulu. Okey, acid mengatakan bahawa dia satu substance, satu bahan yang boleh boleh menderma proton. Maksudnya kita tahu bahawa acid, sifat acid berlaku sekiranya ada ion H positif di dalam. Ingat, asid dan base hanya berlaku dalam keadaan aqueous. Keadaan aqueous saja ada asid dan base. Okey, keadaan aqueous. Maksudnya dalam keadaan non aqueous, non aqueous memang ada wujud tak H positif dalam non aqueous? Tak ada. Tak ada. Maksudnya dalam non aqueous tidak ada lah. Tidaklah bentuk asid sebab apa? Asid dia mesti ada H positif. Nilai ion, benda-benda yang berion ataupun pengayunan berlaku sekiranya berada dalam fasa aqueous. Kalau dalam fasa non aqueous organik tidak akan berlaku pengayunan. Maksudnya kat situ asid dan base ni mesti dalam fasa aqueous. Fasa aqueous saja. Maksud berlaku pemprotonan. Maksudnya H positif akan dihasilkan dalam fasa aqueous sahaja. Fasa organik tidak ada. Contoh dari minyak apa semua organik memang tak ada pemprotonan. Itu maksud tidak akan berlaku penceraian H positif dalam fasa organik. Organik itu macam-macam lah. Sama ada pelarut organik, ataupun minyak organik lah. Mana tidak ada air ataupun keadaan aqueous di situ. Ini yang pada mulanya tadi mesti dah tertinggal. Mesti ada laju sebenarnya. Okey, ni kita akan belajar nanti. Base, equilibrium. Nonton ni dia buat canggih-canggih sangat ni. Lambatkan. Tadi sedikit Arrhenius. Tadi sini. Karifan boleh saintis lah.
Okey, tarifan ni saya rasa memang saya teruskan saja. Okey. Yang penting tadi saya cakap memang dalam bentuk ekos, bentuk ekos kan tu. Kena dah belajar dulu peringkat sekolah dah. Okey, ni Arrhenius. Okey, di sini Arrhenius mengatakan apa? Okey. Okey, satu bahan yang mengayon, mengayon sama ada secara separa ataupun sepenuhnya mengayon, lalu akan menghasilkan apa? Ion hydronium, hydroxonium H3O positif. Okey, satu lagi. Benda yang penting, benda yang harus anda ingat bahawa sebenarnya H positif tidak wujud di dalam dunia ni, memang tidak ada H positif. Kenapa tidak ada? Yang wujud adalah H3O positif. Sebenarnya yang menyebabkan berlakunya pH apa semua itu berubah kerana ada ion hydroxonium iaitu H3O positif dan tak wujud H positif. Sebab apa? Dia bagi tahu tak sebab apa? Boleh tak bagi tahu? Boleh dengar suara saya? Dengar. Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Tak stable kot. Ya? H plus tak stable kot. Bukan tak stable. Hidrogen memang ada satu elektron kan? Ya doktor. Kalau kita buang dia, benda tu boleh wujud tak? Tidak ada apa-apa langsung kat dia. Tak boleh. Sebab dia maksud dia kosong, dia tidak ada apa-apa kalau kita buang. Jadi maksud benda tu wujud tak kalau dia kosong? Tak. Sebenarnya yang wujud di dalam dunia ni adalah H3O positif. Itulah ion yang menyebabkan berlakunya ataupun bersifatnya asid H3O positif, bukan H positif. Tetapi saintis memudahkan yang kita meletak H positif. Okey, saintis dia buat meletakkan H positif. Sebab apa? Sebab itu mudah. Contoh kita tengok kat sini kan. Okey, HCl. HCl akan tercerai menghasilkan apa? Contoh sini. Kan sebab ini memudahkan saja. Okey, kadang itulah saya nak tanya tu. Okey, sebab apa? Contohnya kita buat sini bahawa yang selalu kita berjumpa, okey, HCl, okey, akan tercerai menghasilkan apa? H positif tambah dengan Cl minus. Cl negatif. Betul kan? Betul. Jadi maksud ni ilmu ni anda kena mungkin kelas dia saya mengajar lah, kelas lain saya tak tahu. Okey. Jadi maksud biarlah anda faham dengan lebih baik. Inilah sebenarnya HCl ni tidak akan mengalami penceraian sekiranya tidak ada air. Okey. Mana-mana apa pun bentuk, sama ada garam ke apa ke, okey. Kalau bentuk pepejal
tidak boleh tercerai menghasilkan ion-ion. Boleh ikut Boleh doktor. Maksud dia HCl ni akan tercerai sekiranya ada air, yang itu dah yang terbuktinya tu. Itu yang terbuktinya. Okey. Sekarang saya akan tambah air. O. Itu akan menghasilkan ion hidroksonium tadi yang saya cakap ni. Okay. Hasilkan apa? H 3 O positif hello Cik Adam, ya. Allah, saya dah tengah kelas, boleh tak Abang Cik Adam? Tunggu sekejap. Saya di tengah kelas, duduk orang kelas. Tak apa, bagi saya setengah jam lagi, boleh tak? Kat mana tu? Okey. Akibat. Assalamualaikum. Minta maaf, awak Unify datang nak. Okey. Okey, kat sini tengok. Okey, dalam ada air, barulah boleh hasilkan ion dia. Inilah buktinya. Bukti yang mudah lah untuk anda faham. Boleh ikut tak? Boleh? Boleh. Ini maksud dia ilmu yang anda kena ni lah. Ini kalau bidang analytical chemistry dia, baru dia mendalam benda ni. Kadang pelajar memang pelajar, bukan pelajar, ramai yang tidak tahu. Masuklah pensyarah pun tak tahu. Okay? Memang. Ini yang sebenarnya yang wujud di dunia. Kerana apa? Bila H plus masuk dia, dah kita buang hidrogen memang ada satu elektron. Ada benda dia wujud. Kalau dia buang masuk dia, dia tidak ada apa-apa. Kalau manusia, kalau kita tidak ada apa-apa, kosong kan? Kalau kosong tu macam mana dia nak wujud benda itu? Betul atau tidak? Betul. Kalau Betul. H3 O positif, dia boleh wujud. Wujud macam nak lukis dia sebab ada O dikelilingi dengan 3 hidrogen dikelilingnya. Okey? Oksigen di tengah dikelilingi dengan 3 hidrogen. Kalau di sini kita dah buang habis semua, tidak ada apa-apa. Maksudnya kat situ klorin pun boleh wujudlah kalau kita buang semua elektronnya. Betul atau tidak? Betul. Kita akan buang semua elektron kat klorin. Jadi kosong. Apa beza hidrogen yang tidak ada elektron dengan klorin yang tidak ada elektron? Ada beza ataupun tidak? Kosong, tidak ada apa-apa. Sama maksud di situ. Boleh faham? Boleh doktor. Benda yang kosong, tidak ada apa-apa, kosong. Kosong semua samalah, kosong. Okey? Sifar, tidak ada apa-apa langsung. Jadi tidak boleh mengatakan itu adalah duit. Contoh duit. Dia kata duit, kalau tidak ada duit macam mana? Kalau ada pokok, tidak ada pokok. Macam mana kita nak katakan itu pokok? Tak ada, kosong. Maksud benda tak wujud. Jadi itulah contohnya. H positif ni tak wujud. Yang wujud, yang menyebabkan berlakunya asid ataupun tidak adalah H3O positif, ion hidroksonium. Jadi benda ni kena ingat. Kena ingat. Okey. Tengok saya mungkin 11.30 saya dah berhenti. Sebab apa orang Unify nak datang tengok model rumah saya ni. Boleh Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Ini mana pula ni saya macam ni. Okey. Ini tengok. Okey, kalau macam untuk base dia ada OH ada OH.
Okey, ini adalah strong base. Kita tahu bahawa tercerai sepenuhnya. Okey. Dia anak panahnya satu hala. Okey. Kalau dia dua hala menunjukkan lemah, berbalik. Okey, berbalik. Kan dia dah belajar dulu. Okey, Bronsted Lorry donate, dia mengatakan any substance yang donate yang tadi kalau apa Arrhenius mengatakan apabila satu substance tadi, satu substance yang larut dalam air, dia boleh ataupun dia boleh apa memberikan ion hidroksonium. Itu boleh larut hidroksonium atau menghasilkan hidroksonium. Kalau untuk Bronsted Lorry dia apa? Satu substance yang boleh donate. Maksud dia mendermakan dia punya proton, H positif masuk sinilah. Mendermakan maksudnya acid. Di mana sini menghasilkan H positif. Okey, masing-masing saintis membuat apa takrifan tersendirilah. Okey. Dan sini apa dalam Bronsted and Lorry dia ada conjugate base, dia ada conjugate acid. Okey, ini acid. Dan benda itu mesti berpasangan. Contoh yang ini adalah acid. Okey. Ini adalah base. Okey. Kerana conjugate acid, conjugate base, kita akan tengok kepada acid polyprotic, kita akan nampak di mana dah conjugate dia. Conjugate acid dia apa, conjugate dia apa. Nanti pergi pada bahagian acid polyprotic. Untuk acid base ni lebih pada penggunaan sebenarnya. Ya, penggunaan kita buat latihan penggunaan. Tak suka lah nonton macam ni. Okey, penceraian acid base anda dah faham kan? Ada yang tak faham tak penceraian acid base? Okey, maksud dia apabila tercerai menghasilkan H positif ataupun H3 positif. Tapi dalam kita punya pengajaran ni saya akan menggunakan H positif lah. Okey, tapi saya dah terangkan bahawa H positif tak wujud, tapi sepatutnya H3O positif. Okey, tapi untuk memudahkan kita letak H positif lah. Okey. Tapi maksud dia kalau kita tambah air, automatik akan jadi H tambah H2O akan jadi H3O positif. Okey. Jadi kalau saya menggunakan H positif, maksud dia anggap anda faham. Maksud dia ada air lah. Okey, weak acid, asid lemah tercerai tidak sempurna kan. Contoh asid lemah adalah asid ethanoik kan. Asid ethanoik. Ingat kepekatan asid lemah pekat macam mana pun, sepekat-pekat mana asid lemah tidak boleh mencapai pH 1. Okey. Boleh ikut kan? Boleh doktor. Maksudnya pekat ni macam mana? Contoh dia cuka getah kan, cuka getah. Cuka getah asid formik. Memang kalau tengok asid formik ataupun asid asetik okey. Macam asid formik ni memang bahaya juga. Kalau yang pekat tu memang bahaya, menyebabkan apa pernah dengar tak ada orang menggunakan asid formik simbah ke muka, memang dia akan ada kesan kepada kulit yang tersentuh asid formik, mungkin boleh mencederakan. Okay. Tetapi kepekatan dia tidak akan boleh mencapai pH dia sama dengan 1. Pekat macam mana pun asid formik pH dia 2 lebih saja. Sebab apa? Sebab asid formik bukan asid kuat. Okey. Kalau asid kuat, contohnya asid hidroklorik, asid apa lagi? Bagi contoh asid kuat. Saya nak tengok ramai tak yang salah tersebut. Sulfuric acid tu apa? Ya. Sulfuric acid.
Okey. Sulfuric acid kuat ataupun tidak? Ya doktor, asid kuat. Kuat. Okey, memang pelajar semua, setahu saya memang pelajar dan guru di sekolah pun mengatakan asid sulfuric adalah asid kuat. Asid sulfuric bukan asid kuat sebenarnya. Ini memang ramai yang keliru. Sebab apa? Sebab asid sulfuric dia ada Ka2 dia. Maksudnya pelepasan proton yang kedua adalah lemah dan dia mempunyai nilai Ka. Ka itu maksud dia apa? Ka adalah apa? Pemala penceraian asid. Dan nilai Ka hanya wujud kepada asid lemah sahaja. Tetapi okey, ni beri perhatian benda-benda ni mungkin benda baru banyak anda yang anda salah tanggap, sama kes ini juga. Okey, sama juga. Sebab apa? Ingat, HCl asid hidroklorik memang asid kuat. HCl asid kuat. Apa lagi? Asid sulfurik bukan saya cakap. HBr. HBr samalah. Sebab itu satu kumpulan dia. HCl, HBr, HF satu kumpulan. Okey. Apa lagi? Satu lagi. Yang mudah, acid NO apa? 3. Okey. Ini yang anda pernah selalu jumpa kan? Asid fosforik. Kan asid fosforik. Fosforik asid apa? H3PO4. Dia apa? Asid kuat, asid lemah? Si lemah. Asid fosforik ni memang kalau siapa pernah tinggal asid fosforik kita buka botol terus keluar asap. Sama HCl, asid nitrik. Okey. Asid fosforik, asid kuat, asid lemah. Lemah. Asid fosforik memang asid lemah. Tetapi kalau lemah-lemah dia pun memang kalau pekat tu memang kita tengok, kita buka botol terus berasap. Betul kan? Siapa yang pernah buat amali mungkin pernah terbuka dia punya botol tu, kita akan mendapati bahawa botol akan mengeluarkan asap. Okey, berani nak ni di luar anda punya ni Okey. Apa lagi? Ni macam-macam asid ni. HOBr, asid hypochlorous. HOBr. Ada lagi HOCl, asid hypochlorous. HOCl. Ada banyak lagi asid lebih kuat Okey. Ini lebih kuat daripada asid nitrik ni. Kalau ada O lagi kuat daripada asid ini. Ini lebih kuat daripada asid ini. Okey. Mungkin anda jarang jumpa. Okey. Asid nitrik, asid hidroklorik memang asid kuat. Yang selain ada lagi lah. Okey. Asid sulfurik bukan asid kuat. Dan kita pun tak pernah jumpa. Cuba tengok semua buku teks bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dia tidak akan memberikan contoh untuk asid sulfurik untuk asid kuat. Okey, dan dia pun tak mengatakan asid sulfurik asid kuat. Kerana apa? Kerana penceraian pertama. Okey, pencairan pertama maksud dia pencairan asid, pencairan H yang pertama adalah sepenuhnya. Sepenuhnya. So ini secara lengkap. Tetapi penceraian untuk yang kedua ini adalah berbalik. Ini ada nilai Ka dah. Ini berbalik yang kedua ni. Sebab itulah
Sebab itulah asid sulfurik tidak dikatakan asid kuat dan juga tidak dikatakan asid lemah. Sebab apa? Yang pertama pencaharian ni adalah merujuk kepada asid kuat. Yang kedua ni merujuk kepada asid lemah. Sebab itulah asid sulfurik tidak dikategorikan pada asid kuat pun tidak, asid lemah pun tidak. Dia faham? Jadi Dah doktor, bagus. Ya. soalan. Jadi doktor, kalau dia bukan asid lemah ataupun asid kuat, jadi dia dikatakan halal tu doktor? Itu tak dibincangkan di mana-mana saintis. Jadi dia tidak digunakan sebagai contoh untuk asid kuat dan contoh untuk asid lemah. Jadi saya tak boleh jawab benda ni lah. Saya bukan saintis hebat kan. Hanya ni. Maksud saintis hebat pun tidak boleh mengkategorikan asid sulfurik ni asid kuat pun dikata tidak, asid lemah pun tidak. Sebab apa? Ni ada nilai K dia ni. Ni ada nilai di sini wujudnya nilai K, ada nilai ni yang dinamakan KB. Ini Ka2, pemala pencaharian asid. Ka. Dia ada Ka2 dia. Memang dalam buku, mana-mana buku memang ada pun. Ka2. Ka2 dia ada. Dia ada Ka2. Ka1 tidak ada. Apakah dia nama K? K adalah pemala penceraian. Okey, pemala penceraian. Nanti saya explain dulu. Okey, di sini tidak ada pemala penceraian. Sebab apa? Sebab apa? Semua melibatkan K. Kalau K kita belajar dulu, mungkin K apa, KA atau KB, K apa-apa, KD yang tadi kan. Okey, kalau melibatkan persamaan ni, dia mesti apa? Mesti kepekatan hasil. Hasil dibagi dengan semua K dibagi dengan kepekatan bahan. Okey. K lah, K apa-apa K kat bawah sini kan. Buat ni tak kisah mana-mana. KA ke KB ke KSP ke apa-apa K lah. Okey. Melibatkan seimbangan, ini KD apa semua tadi kan. Nilai KD saya dah cakap dulu kan. Kalau ada nilai KD kosong dan ada nilai KD infinite. Ingat balik tak yang saya cakap dulu? Ingat tak? Ingat tak? Kalau dia tidak terpisah langsung, maksud dia KD dia kosong. Kalau terpisah sempurna, maksudnya semua masuk, nilai KD dia adalah infinite kan? Ingat ke? Saya cakap. Saya dah beri contoh kan? Kalau dia tak terpindah, nilai dia kosong. Sebab apa? Yang terpindah tu kosong. Kosong per nilai dia kosong. Kalau nilai dia sempurna terpindah, akan jadi apa? Semua pindah, dibagi yang balance tu kosong. Bahagi ni kosong, nilai dia adalah infinite. Betul kan? Betul? Betul. Jadi K ni sama juga. K ni sama juga. Mana? Okey. Okey, mana-mana K sama ni. Contoh sini. Kalau maksud dia terceraian sempurna, kepekatan hasil dibagi kepekatan bahan. Kalau semua tercerai ACl ni, okey, baik. Semua ACl tercerai. Okey, maksud dia yang ni dah jadi kosong. H ni ada nilai dia. Ada nilai dibagi yang kosong, jawapan dia akan jadi infinite. Betul tak? Yes. Betul? Betul. Maksud dia samalah kes ni. Sebab apa? Untuk yang Ka hidrogen pertama tidak ada. Tak ada nilai sebab apa dia terceraian sempurna. Tapi hidrogen yang kedua ni ada. Berbalik. Sebab tu Ka2 wujud. Ka1 untuk asid sulfurik tidak ada. Sebab itu dia kata asid sulfurik ni bukan asid kuat
dan juga bukan asid lemah. Nak kata pertengahan pun tak boleh sebab apa? Saintis tak pernah membincangkan. Okey. Tetapi untuk asid fosforik dia ada Ka1, Ka2 dan Ka3 di mana satu persatu hidrogen akan keluar. Akan keluar. Ini untuk kalau Ka1, okey. Ka1 dia akan apa? Jadi H2 PO4 ni cahaya adalah negatif. Okey, ni negatif. Negatif. Okey. Tambah dengan ni lah. Tambah dengan satu H positif, maksud dia H pertama akan keluar. Okey, H pertama akan keluar. Okey, kemudian H yang kedua akan keluar. Maksud sini lah ini boleh ikut eh? Boleh ikut eh? Boleh doktor. Sama. Ini adalah untuk Ka1. Okey. Ini dia inilah. Ini dinamakan pencairan asid yang pertama Ka1. Okey. Kemudian Ka2 pula, ini pula satu lagi akan keluar. Okey. Maksud dia nanti anda akan tengoklah. Ini untuk Ka2. Di mana akan berlaku adalah okey, ini akan jadi yang kedua lah, ni akan jadi HPO4, ni akan jadi 2 negatif. Okay. Dua negatif. Okay. Ini akan tambah lagi satu. Ini akan tambah. Ini adalah H yang kedua. Okay. Ini namakan Ka2. Sudah, Ka2 merujuk kepada pengeluaran proton yang hidrogen yang kedua. Okey, boleh eh? Boleh. Ikut eh? Yang ni tidak ada. Ini memang bukan asid kuat, bukan asid lemah. Sebab apa dia tidak ada, sebab dia di tengah-tengah. Ya, ini bukan. Ini bukan asid kuat, bukan asid lemah. Okey. Ini kuat pun tak, lemah pun tak. Okey, kuat pun tak, lemah pun tak. Jadi tak boleh jawab. Ini memang kuat. Okey, ini lemah. Sebab apa? Dia ada nilai Ka. Lemah. Boleh eh? Boleh. Okey, ni apa pelajaran kedua yang anda kena tahu. Asid sulfurik bukan asid kuat. Mana-mana buku teks pun tidak akan memberi contoh asid sulfurik sebagai asid kuat. Dia akan bagi ACl, asid natrik. Okey, ni yang common. Ada lagi lah asid hypobromik, asid hypochlorous, lagi kuat daripada asid ni. Okey, asid asid ni memang lagi kuat lagi lah, kuat juga lah HF, asid sulfurik. Okey. Ini asid lemah. Ingat, jadi maksud di sini kesimpulannya untuk kita nak mudah lah. Maksud dia yang mana ada satu proton saja. Satu proton saja. Untuk asid kuat ni, asid inorganik. Ingat, semua asid organik adalah asid lemah. Itu kena tahu. Okey, semua asid organik. Contoh apa? Okey, asid organik apa? Ni yang cukup getah ni. Ni asid formik. Okey, asid formik. Okey, yang ni, kemudian ni adalah asid yang kita makan ni. Ini cukup, ini asid apa? Ini adalah asid asetik. Ya, asid asetik. Ini adalah cukup getah asid formik. Boleh eh? Inilah asid organik yang pH paling rendah lah, asid formik. Inilah asid asetik, asid yang ataupun cukur getah yang kita makan. Cukur getah lah, cukur apa? Cukur yang kita makan adalah asid asetik. Okey? Okey, doktor. Boleh faham? Boleh. Boleh doktor. Maksud dia ni hampir 11.30 dah. Sebab saya nak berbetulkan wifi saya kat sini, ini file ni. Okey, ada soalan? Nanti saya akan masuk latihan ni sebagai kuis dalam dalam nota.
Sekejap. Hello. Ya.